Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini anak-anak tingkatan 2, kamu akan belajar reka bentuk hiasan dalaman. Okey, apa yang apa tu tajuk minggu lepas kamu belajar tentang apa tu seni apa tu reka bentuk landscape kan? So hari ni kita ada lagi satu reka bentuk yang menarik untuk kamu belajar ialah reka bentuk hiasan dalaman. Okey, sebelum kita nak mula pasal hiasan dalaman ni, cikgu nak bawa kamu ke Maldives lah. Kita terbang ke Maldives. Okey. Sekejap cikgu nak kalau boleh sempat cikgu forward balik tengok daripada sinilah kita tengok. Okey. Kamu dah bersedia nak terbang dengan cikgu? Ya. Alright. Okay, Maldives ni satu pulau yang terletak di garisan khatulistiwa juga. Okay, kalau kamu tengok kat sini. Yang ini bukan dia punya tempat lagi. Okay, yang ini kita akan, bila kamu mendarat saja di airport besar, kamu juga akan dibawa ke pulau tu melalui kapal terbang ni lah. Kapal terbang air ni yang boleh landing atas air. Okey. Maldives ni kata apa sangat cantik lah kalau kita boleh pergi tengok. Okey, apa yang cikgu nak tunjuk ialah tentang dia punya apa tu interior design dia dengan landscape dia lah dan seni bina sekali lah. Seni bina ni kamu akan belajar di tingkatan 5 tapi tak apalah kita belajar sekali sebab dia package reka bentuk landscape, seni bina dengan interior ni dia tak dapat dipisahkan. Okey, inilah antara pulau-pulau dia panggil Pulau Maldives ni. Okey, alright, kita akan smooth landing di India Ocean, Lautan Hindi. Okay, ni kapal terbang ni cikgu booking khas ni untukmu ni. Semua murid-murid tingkatan 2. Semua kak. Okay, kita dah sampai dah nak mendarat dah. Alright, sekejap kita percepat sikit. Okay, kita nak sampai jetty dah. Okay, bila kita mendarat, kita akan sampai di jetty dia. Ni cikgu nak tunjuk design ni sekejap. Okey. Nampak tak? Bila kita belajar reka bentuk ni, kita akan menyentuh kepada rekaan tu sendirilah reka bentuk ni. Agak-agak kamu lah kan. Kenapa design jalan ke rumah resort dia ni, dia macam beralun-ralun ni. Apakah inspirasi dia? Kalau kamu tahu, hari kamu akan, cikgu akan bawa kamu landing kat sini, jetty dia kat sini. Kenapa? Kenapa dia buat jalan ni beralun-alun? Kenapa dia tak buat design tu jalan tu straight je? Kan senang. Kenapa dia nak buat beralun-beralun macam ni? Siapa ada idea? Sebagai kamulah, sebagai designer daripada Semekap. Apa sebab dia? Dia buat beralun-beralun ni. Mesti ada sebab. Dia kalau kita belajar design, kita tak boleh buat saja-saja. Kita mesti ada sebab. Boleh jawab tak? Cikgu bawa pergi Maldives ni habis juta-juta ni. Okey. Ada? Tahu tak sebab apa? Sebab kamu tulis ke apa dia? Tak tahu. Sebab apa? Tu. Macam nak cuba je. Cuba. Boleh? Cuba pergi lah teka-teka. Sebab apa design dia tu beralun-beralun macam ni. Jalan dia. Yang ni dia buat bulatan. Yang ini dia buat beralun-beralun. Sebab apa? Cikgu dah tempah ni. Kamu punya resort ni dekat sini ni. Yang ada private pool ni dan besar sikit lah. Special lah sebab cikgu nak bawa ni
hari ni siapa yang hadir hari ni. Kita tengok. Ada 43 orang. So, cikgu kena ambil yang besar sikit lah. Okey. Okey. Cikgu bagilah jawapan dia. Sebab bila kalau dia buat design straight, dia tak boleh letak rumah ni macam ni. Dia akan jadi rapat. So, dia buat design tu supaya dia jarak antara satu sama lain lah. So, rumah ni kita ataupun resort ni kita boleh letak berjarak-jarak dengan jarak yang baik lah. Jarak yang cantik. Sebab bila kita pergi hotel-hotel yang mahal macam ni, ataupun resort yang mahal ni, kita nak privacy lah. So, setiap ruang ni adalah ruang kita. So, dia tak nak bagi ruang tu kita bayar ruang tu, tiba-tiba ada orang lain pula main berenang tempat kita kan. Dia macam private pool lah. Private area panggil. Okay. Satu lagi, inspirasi dia, kenapa dia beralun, supaya dia nak dapatkan inspirasi daripada ombak lah. Kan. Satu, ombak tu jadi inspirasi. Satu lagi, ada fungsi dia supaya dia nak menjarakkan. Kalau dia buat straight, akan jadi macam rumah teres je lah. Baik dia buat rumah yang bercantum terus. Jangan buat sebiji-sebiji macam ni kan. Okey, mari kita jalan lagi. Okey, ni kita sampai di JT. Sekejap Harap-harap dia ni lah. Sebab cikgu dah cuba play dia tadi. Okey, so kita sampai JT. Nampak? Jalan yang tadi, design dia beralun. Inilah cikgu maksudkan ni. Okey. Okey, ada 24 villa. Okey, dia sebut villa kat sini. Kemudian kamu tengoklah air dia yang crystal clear punya kan. Dia bukan saja jernih tapi dia juga macam kristal lah. Okey. Ni dia punya JT tadilah. Kita mendarat tadi. Okey. So, kita nak bergerak ke rumah dia. Alright. Okey, ada yang request nak masuk sekejap. Kita approve dulu. Okey lah. Ini rumah yang cikgu booking tadi, yang bulatan tadi tu. So, ini rumah dia. Okey, kalau kamu tengok design rumah dia pun, ataupun villa dia, nampak dia kita tak boleh bila kita terjebak dengan bidang design ni, reka bentuk, kita tak boleh terikat dengan rumah itu mestilah bumbung segitiga, dinding tu mestilah 4 segi. Itu orang panggil apa? Orang panggil bentuk basic lah pasal rumah ataupun bangunan sebagainya. Tapi bila kita design, why not kita try olah lagi? Kan? Kita olah lagi macam mana lagi bentuk-bentuk yang kita boleh dapatkan. Okay. So, kita tengok kat sini. Kamu dibekalkan dengan basikal. Ada 2 basikal ni. So, kemudian okay, kita nak masuk dalam. Ini kita nak belajar interior ni. Sebelum masuk dalam, tengok lampu. Ni sangkar lampu dia. Nampak tak? Bila kita belajar design, lampu punya sarang pun ataupun sangkar tu tak semestinya macam kita bayang sekarang tu kan, lampu biasalah kan. Kita boleh guna alam sekitar tu lah, ikut prinsip yang kita amalkan ataupun konsep yang kita terapkan. Yang ini cikgu nampak ni konsep apa tu panggil nature dia, earthy ataupun konsep lebih kepada menggunakan alam apa panggil alatan alam, benda-benda alam lah kan. Macam ni kayu-kayu kering, kayu-kayu hanyut, dijadikan sangkar lampu dan sebagainya. Ni seronok belajar design kan. So, kita dapat banyak inspirasi lah. Tambah pula kita dah dapat tengok macam ni kan, ada YouTube, ada orang lain dah share tapi kan. Tambah ada private pool dekat situ kan. So, kamu boleh mandilah dekat situ kan. Satu, kalau dekat depan ni kamu boleh mandi air laut. Kamu boleh terjun ni, turun tangga ni, mandi air laut. Kamu juga boleh mandi air tawar. Ada private pool. Kemudian ada pula hammock.
Hammock yang selalu kita bayang, hammock tu duduk dekat atas ni terapung kan. Diikat oleh dua tiang sebenarnya sebagainya. Tapi hammock yang dia design ni special sikit. Dia tenggelam terapung di atas kolam renang tu lah. Ni cerita pasal design lah. Sebab sikit je sebelum cikgu masuk dalam buku teks pelik. Cuma cikgu nak kamu dah mula dalam otak kamu tu ada sedikit ilmu tentang pereka. Kamu seorang pereka bentuk. Cikgu sukalah tunjuk benda ni sebab kamu boleh boleh mencetus inspirasi lah untuk kamu. Kalau siapa minat jadi interior designer, lagilah dia kena tengok benda ni banyak-banyak lah. Kita kena expose dengan benda-benda design ni. Okey, kemudian sekejap yang ni daripada private pool tadi. Okey, cikgu nak tunjuk dekat sini. Sekejap okey. Alright, kita tengok. Yang ni. Kamu tengok kat sini ada dia panggil apa tu? Katil lah. Katil ni dia susun menghadap private pool, menghadap tempat renang tu sendirilah. Laut tu sendiri. Okay. Sekejap cikgu nak approve dulu. Kawan kamu baru masuk ni. You all, admit all. Okay. Okay. So kita dah ada 52 orang sedang menonton live. Siapa baru masuk, cikgu bawa ke Maldives lah. Okey, ada lagi. Okey. Selamat datang ke resort Maldives yang cikgu bawa ni. Okey, so kita tengah ronda-ronda. Kita tengok lagi. Ni tempat dia punya tempat tidur dia. Tengok kipas dia. Tapi bila kita belajar pasal design ni, interior hiasan dalaman, tengok. Bawah tadi katil. Atas ni bumbung terbuka. Kan? Apa pendapat kamu? Kenapa dia buat bumbung terbuka macam ni? Siapa ada idea? Kenapa dia buat bumbung terbuka macam ni? Mungkin kalau waktu tidur ada bulan atau tengok ke bintang. Ya, itulah yang seronoknya. Kita ni sebenarnya kalau kita tidur, kalau kamu biasa berkemah ke ataupun kamu kat luar kan, seronok tau kalau kamu baring, kamu tengok bintang, kamu tengok bulan, kamu tengok kalau ada betul lagi meteor kan. Cantik sangat. So, ini adalah design kan. Bila kamu dah boleh design, kenapa kamu tak design rumah kamu jadi macam ni? Kan? Di hotel-hotel, orang sanggup bayar mahal-mahal di resort-resort ni sebab kita nak benda-benda macam ni lah. Kan? Tapi kalau kamu dah belajar pasal design, kamu tahu pula nikmatnya kalau setiap kali tidur boleh tengok langit dan sebagainya. Why not kamu buat rumah kamu? Kan? Soalnya kamu akan cakap, cikgu kami tak ada duit cikgu. Okey. Cikgu cabar kamu. Nanti kalau kamu ada duit, kamu buat tak macam ni? Macam tu lah kan. Sekarang kamu kata tak ada duit. Tapi cikgu tengok banyak orang lain pun yang ada duit banyak berjuta-juta ringgit dalam bank dia pun. Dia tak buat ke rumah macam ni? Okey. Tapi dia akan ada setiap design baru, dia akan ada cabaran dia. Kamu kena, orang kata apa? Kena fikir juga sebagai seorang pereka bentuk hiasan dalaman, kamu kena fikir juga cabaran apa. Cabaran yang akan datang ialah akan ditempuhi ialah iaitu hujan lebat. Okey, tapi setiap cabaran tu akan menghasilkan inovasi. Sebenarnya bumbung ni boleh ditutup dengan tekan button je di tepi katil tu. Wah, best gila kan. Boleh tutup, boleh buka. Cuma make sure time hujan kamu tutup lah. Nanti basah lah kamu punya katil tu lah. Okay, lagi kita boleh tengok lagi. Sebelum kita nak masuk kelas kita buku teks tu, cikgu nak tunjuk dia menghadap. Tu nampak? Katil tu dibuat pula menghadap siang, menghadap ni lah. Menghadap laut dan private pool tu. Okay, kamu bangun pagi-pagi, kamu golek-golek badan sikit ya, blum, masuk dalam kolam tu. Kan best?
Kan? Menang. Lepas tu pergi sekolah. Okay. Macam tu lah seronok. Lepas tu, okey. Lagi kita tengok lagi. Okey, cikgu nak tunjuk ruang. Dia panggil apa lagi dalam interior yang best lah. Okey lah. Tak ada. Okey, kamu boleh tengok lah. Banyak lah. Banyak benda menarik kat sini. Ada tempat kamu buat kerja. Kamu buat kerja sekolah. Semuanya. Semua cantik-cantik lah. Okey, tak apa. Nanti cikgu share link ni. Ataupun kamu boleh type di YouTube Soneva Jani. Nama tempat ni lah. Resort ni. Okey, kita balik ke sekolah kita. Semekap online digital. Okey. So, inilah hiasan dalaman. Sebab apa kita kena belajar benda ni. Bila belajar seni ni, dia bukan saja sekadar melukis lah. Seni zaman Allah baru ni, dia ajar macam-macam. Okey, semua orang ingin rumah yang cantik, hiasan dalaman yang menarik. Rumah yang cantik bukan hanya dilihat dari segi luaran saja, tetapi dari segi hiasan dalaman. Persoalannya, bagaimana seorang itu harus menghias rumah mereka? Apakah yang memberi inspirasi mereka untuk menghasilkan hiasan dalaman yang menarik? Itulah. So, kita tengok setiap design tu dia ada dia punya konsep dia lah. Macam tu. Okey, kata kunci seni pada hari ni eclecticism, mural dan vintage. Okey. Nanti cikgu tengok apa makna eclecticism, mural dan vintage. Cikgu akan explain lah. Okey, standard kandungan, kamu akan memahami reka bentuk hiasan dalaman dalam bidang reka bentuk. Okey, dan kita juga akan explore sedikit tentang lukisan simbol dan sebagainya. Okey, tak apa. Okey, kita tengok sejarah dulu . Sejarah perkembangan seni reka bentuk hiasan dalaman. Sejarah reka bentuk hiasan dalaman bermula sejak purba, zaman purba lagi. Maksudnya, macam cikgu kata tadilah, orang yang bertamadun, dia bukan sahaja dia bertamadun dari segi sains dan sebagainya. Dia juga bertamadun dari segi seni itu sendirilah. Okey, dia dah ada hiasan dah. Dalam rumah dia pun dah ada hiasan dah. Okey, apabila manusia pandai menghias tempat tinggal mereka di dalam gua. Kita duk bayang kan, orang duduk dalam gua ni tak pandai berhias. Tapi rupanya ada juga hiasan cara mereka lah. Contohnya pada zaman tu Mesir Purba dikenali dengan lukisan mural. Sekarang mural dah naik balik lah. Mural ni apa? Lukisan yang pada dinding-dinding tu dinamakan mural. Okey. Kita tengok inilah lukisan zaman purba. Dan lukisan dinding Mesir Purba lah. Okey. Mereka tak vandalism . Mereka lukis tu untuk menyampaikan mesej mereka lah tertentu dan sebagainya. Kepercayaan mereka. Apabila orang Rom dan Greek menguasai Mesir, mereka memperkenalkan tiang pilar. Tiang pilar ni, tiang yang kalau kamu tengok sekarang, tiang pilar tu tiang Roman yang sekarang ni, cikgu selalu tengok orang buat rumah, ada beli dah tiang siap kan, tiang Roman tu. Cuma cikgu ada masalah sikit bila tengok dia buat rumah tu konsep dia lain. Tapi tiba-tiba dia pakai tiang Rom. Kan? Kalau kamu pasang lah rumah-rumah ni tiang Rom. Tahu tiang Rom macam mana? Cikgu try type kat sini tiang Rom . Roman pillar, tengok. Pillar, tiang Rom. Roman pillar. Ini memang banyak orang pasang dekat rumah dia. Cuma yang ini tema Rom. Contohnya. Yang ini adalah tema Rom. Tu dia. Ini tiang ni banyak kan orang pasang kat rumah dia. Bila tema Rom, adakah konsep rumah dia tu, reka bentuk rumah dia tu menggunakan reka bentuk Rom. Rom ni ada reka bentuk dia, ada konsep dia. Tapi yang pelik dia, rumah tu tiang saja Rom. Yang lain semua tak Rom. Maksudnya dia tidak faham reka bentuk, konsep reka bentuk yang sebenar lah. So, kamu nanti dapat peluang buat rumah kan. Yang rumah dah ada, tak apalah. Nanti kamu dapat peluang buat rumah sendiri. Berhati-hatilah nak buat konsep apa pun tak ada masalah. Tapi pastikan sesuai lah tiang. Kalau kamu nak buat konsep yang macam tadi, di mana tu, Maldives tu. So, kamu nak buat tentang earthy ataupun apa lagi, alam ataupun beach, tema-tema kepantaian kan.
So kamu carilah tiang yang ala-ala kepantaian sikit. Kan? Takkan kamu nak letak tiang Rom juga kan? Maksudnya kamu tidak faham lah tentang seni reka bentuk hiasan dalaman ataupun reka bentuk seni bina lah. Okey. So, tiang pilar, pasu, lukisan sebagai hiasan. Reka bentuk hiasan dalaman mengalami perubahan gaya bentuk baharu di Eropah, terutama seni bina gotik di Renaissance di Itali pada abad ke-18 dan 19. Seni Barok, Art Deco, Art Nouveau telah mengetengahkan reka bentuk hiasan dalaman kepada umum. Reka bentuk hiasan dalaman telah dipengaruhi oleh campuran gaya dari seluruh dunia sehingga membawa ke era eclecticism. Okey, apa tu eclecticism? Okey, kalau ikut buku teks kamu, cikgu buka di glosari lah. Glosari. Eclecticism itu ialah gabungan amalan atau prinsip daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pilihan terbaik. Maksudnya kita cuba gabung-gabungkan sesuatu amalan tu ataupun sesuatu prinsip untuk kita dapatkan hasil yang terbaik. Untuk kita jadikan pilihan terbaik lah. Okey, itu perkataan kata kunci kita yang kita belajar hari ini. Okey, pada abad ke-20 ke-21 semakin banyak golongan yang terlibat dalam reka bentuk. Pada abad 20-21 ni orang dah mula celik reka bentuk. Tapi sayangnya reka bentuk ni bila sampai di Malaysia, sampai di negeri ni lah, negeri-negeri di Perlis dan sebagainya, orang dah macam ada yang masih ada yang celik, ada yang masih lagi orang kata buta lah. Buta dari segi reka bentuk kan. Dia tak kisah pun rumah dia reka bentuk apa pun tak kisahlah. Yang penting aku dapat tidur, makan, pitanda, tak ada masalah apa lah. Kan? Tapi kamu yang belajar ni kalau boleh kamu nak mesti ada gaya, mesti ada elemen-elemen tertentu lah kan. Mesti ada, setiap orang dia mesti ada taste dia tersendiri tau. So kamu kena olah taste tu dalam bentuk hiasan dalaman. Paling lekeh lah bilik tidur kamu lah, bilik kamu. Kalau kamu ada bilik special, kamu cubalah dapatkan reka bentuk hiasan dalaman bilik kamu sendiri. Okay, cikgu cabar kamu lepas belajar ni. Okay, kamu nak try buat. Ikut bajet kamu lah, janganlah sebab idea cikgu saya nak buat katil tebang apa semua. Yang tu boleh. Tapi bajet kamu tak sampai situ kan. So ikut bajet yang kamu boleh sampai. Kan? Kalau kamu tengok di kedai RM2 tu, banyak macam-macam kita boleh hias bilik kita yang jadi nampakkan menarik juga. Okay? Alright. Cuma kita mahu dengan tidak mahu sahaja. Okay. Reka bentuk hiasan dalaman kembali semula dengan gaya lama dan vintage. Bila orang dah mulai advance, orang akan terindu pula suasana lama. Yang ni vintage. Vintage ni apa? Vintage ni, kalau ikut kata kunci dia ialah sesuatu yang dihasilkan antara tahun 1917 dan 1930 lah. Zaman dulu tu, vintage tu. Ada orang dia nak kekalkan. Rindulah zaman tu. Ataupun dia rasa macam barang-barang dulu tu lagi best kalau buat hiasan kan. Macam piring apa tu, piring hitam. Sekarang orang dah tak main dah piring hitam. Orang main radio, orang main MP3, orang main macam-macam lah. Handset, Spotify dan sebagainya kan. Tapi orang nak juga, ada cita rasa orang tu, dia sukakan gaya lama ataupun vintage ni. Dia beli piring hitam, dia beli piano lama letak kat rumah dia sebagai hiasan lah. Ikutlah hiasan, tema masing-masing ataupun konsep masing-masing. Namun demikian terdapat juga reka bentuk hiasan dalaman yang agak ringkas dan menarik. Agak ringkas ni ada istilah dia sebenarnya, minimalis. Dia tak mau rumah dia macam-macam benda sangat. Crowded, dia tak boleh. Kalau yang tu kita panggil aliran minimalis ataupun minimalism. Alright. Gabungan gaya lama, moden dan sebagainya. Okey, kita tengoklah gambar-gambar hiasan yang dihidangkan ni. Yang ini hiasan abad ke-18-19 lah. Kalau mu nak tengok yang ini ada di Hotel Oriental di Penang tu lah. Cikgu pernah tengok alam-alam macam ni lah. Ada lantai petak hitam putih ni. Kemudian ada tiang, inilah tiang Roman dan sebagainya. Ataupun kalau di Malaysia ni kita panggil colonialism.
tempat-tempat yang dijajah oleh British, dia akan ada macam ni. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, gambar ni nampak moden sikit lah. Hiasan dalaman abad ke-21 yang ringkas dan moden lah. Okey. Okey. Kita pergi seterusnya. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Terdapat pelbagai jenis ruang dalam bangunan. Setiap jenis ruang mempunyai ciri dan keperluan tersendiri. Pada umumnya, ruang dalaman boleh dibahagi kepada 5 ruang. Ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan, ruang perniagaan, ruang kesihatan dan ruang pameran. Okay, kita tengok sikit. Okay, ruang-ruang ni. Okay. Kita tengok ruang kediaman. Rumah lah, kediaman tu rumah. Pejabat, tempat kerja, pejabat. Ruang bangunan perniagaan ni, shopping kompleks. Ruang kesihatan dan ruang pameran lah. Ruang pameran ni showroom lah. Pamer kereta, pamer karya, pamer apa lagi. Banyak lah ruang pameran. Cikgu suka jalan di pasaraya. Cikgu suka tengok tempat mereka pamer dia punya benda-benda apa tu yang mereka jual lah, produk-produk mereka jual tu kan. Kedai perfume, cara pameran dia macam ni. Kedai baju, kasut, cara pameran macam ni. Cikgu suka tengok tu. Cikgu boleh habiskan berjam-jam di shopping kompleks tu untuk melihat bentuk-bentuk pameran tu lah. Okay, sekejap ada murid baru masuk. Okay, alright. Kemudian, kita tengok peranan dan fungsi. Peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman bergantung pada jenis ruang dalaman tersebut lah. Itu kita senang nak faham lah. Ruang dapur, fungsi dia untuk masak. Macam itulah. Kita kena tahu lah. Jangan kita design sesuai tak. Kalau kita design ruang dapur tu cantum dengan ruang bilik tidur. Kan? Sesuai tak? Confirm lah tak sesuai kan, sebab fungsi dia tu tak matching lah kan. Kamu masak, lepas tu bau tu kena dekat katil kamu kan, ataupun mak kamu masak, lepas tu bau tu kamu tengah tidur pun boleh terbangun lah, mak kamu tomes sambal belacan ke apa kan. Ataupun ruang lagi lawak lagi, ruang dapur dengan ruang bilik air. Kita combine sekali. Tak payah ada dinding. Boleh tak? Kan? Kamu pergi tandas. Kan? Menghasilkan bunyi-bunyi yang menarik tu. Sambil tu orang ni, ruang makan, orang duk makan pun duduk depan tu kan. Ruang makan, sorry. Bukan ruang dapur, ruang makan kan. Kamu mestilah, kan. So, memang kita tahu dah secara azali lagi, atau kita tak ada orang ajak, cikgu tak ajak pun hiasan dalaman, kamu tahu dah fungsi tu tak kena. Mana boleh tandas dengan tu sekali kan, ruang makan kan, melainkan kamu gila kan, ataupun kamu memang kurang sioman ke apa, tak tahulah. Tapi kalau kamu orang yang bijak, takkanlah kamu tak dapat beza fungsi dan sebagainya. Okey, mencantikkan ruang dalaman, mencantikkan ruang yang sempit kaitan luar. Ini cara kita nak decorate lah, ataupun kita nak createkan suasana tu yang lebih baik. Okey, antara peranan fungsi reka bentuk hiasan dalaman, menjadikan ruang yang sempit kaitan luas. Macam mana nak jadikan ruang sempit kaitan luas? Kita letak cermin. Kan, dalam ruang tu memang bilik tidur kita tu sempit contohnya. Kan, ini saja yang bapa, ayah kita, mak kita dapat hadiahkan kat kita. Ni ruang banyak ni yang kita bersyukur. Tapi kita ada ilmu design. So tak apa, kita akan createkan bagi rasa luas. Kita belilah cermin kedai RM2 tu kan. So kita tampal susun elok-elok cermin tu bagi banyak. Nanti rasa luas juga. Menjadikan rumah yang murah kelihatan mewah. Ya, banyak dah sekarang. Kalau boleh tengok. Itulah disebabkan kita kena terima kasih lah kedai-kedai RM2 ni. Ada macam-macam jenis kan kedai RM2 kan. Kita boleh beli barang tu dengan harga murah. Tapi bila kita pandai hias, rumah kita tu nampak macam wow, mahalnya kan, ataupun mewahnya. Macam itulah. Okey, memberi keselesaan kepada penghuni dan pengunjung, mengelakkan kebosanan kepada penghuni dan pengunjung. Yalah,
bilik kita ni ataupun rumah kita, kita memang sifat kita ni cepat bosan. Jadi why not? Setiap nak sambut raya ke, setiap nak sambut ataupun kita setiap tahun kita tukar tema. Kan? Sebab kita interior design ataupun hiasan dalaman punya pereka bentuk. So kita tukar-tukar sikit. Hari ni mood macam ni. Tak boleh tukar setiap hari. Sehari kita banyak nak belanja kan. Sorry. Kita setahun sekali pun tukar pun okey lah. Kan? Tukar-tukar tema dan sebagainya. Okey, tahukah anda aspek penting dalam reka bentuk hiasan dalaman? Okey, kita tengok kat sini. Okey, ruang memberi keselesaan. Inilah aspek yang ada lah. Ruang. Aspek ruang kita memang kena main peranan. Ruang apa tu? Kita kena faham dulu tentang ruang. Pengudaraan. Okey, pengaliran udara. Okey, banyak rumah-rumah yang kita di Malaysia ni, kita iklim panas dan lembap. So, kita kena ada tingkap untuk udara masuk dan keluar. Supaya udara yang masuk ni, dia bawa semua haba-haba keluar rumah kita. Haba-haba dalam rumah kita, keluar rumah kita. Tapi kadang-kadang, ada setengah-setengah rumah, mereka tak apply benda tu. Kan? Jadi, rumah kita ni sentiasa berkuak je. Rasa panas je kan. Kadang-kadang kat luar sejuk je. Tapi bila kita masuk rumah kita panas. Jadi tak ada kaitan dengan rumah yang ada jin dan sebagainya. Ini bukan. Yang ini rumah panas ni sebab design. Sebab tak ada tingkap yang boleh masuk. Ada setengah-setengah tingkap tu pula yang cikgu tak berapa nak faham di Malaysia ni. Kita buat tingkap. Tapi tingkap kita sentiasa tutup dan itulah. Udara tak boleh keluar masuk. Cuma orang kata apa, nak cantik saja. Rumah saya ada tingkap tapi udara tak boleh masuk. Ataupun angin yang bawa haba tu tak boleh masuk. Tak boleh bawa keluar kan. So rumah kita akan berkuap. So sangat penting ada kita pandai guna pengudaran. Last yang kaya sikit pakai aircon lah. Tapi mana boleh tahan dengan aircon saya. Aircon ni pun sebenarnya tak berapa bagus sangat untuk kalau hari-hari pakai aircon lah, nanti ke kulit kamu akan dehydrate, kurang air dan sebagainya. Macam-macam lah. Okay. Pencahayaan. Ada rumah yang tak pandai design juga. Gelap rumah dia. Ataupun, kita tengoklah sekolah kita kan. Gelap. Kan? Gelap tu bukan sebab malam. Tapi sebab cahaya luar tak boleh masuk. Kan? Cikgu pernah tengok satu rumah tu. Tingkap dia tinted. Okey, tinted bagus, tak mau bagi cahaya yang silau tu masuk rumah. Tapi sebabkan tinted dia terlalu gelap, sampai rumah dia jadi gelap. Lepas tu dia pasang langsir. Langsir pula dia pakai yang langsir blackout lah, yang tebal. Okey, langsir blackout tu. Dia tak pernah selak pun langsir dia setiap hari. So, dah lah cahaya tak boleh masuk sebab tingkap dia tu tinted. Kemudian langsir lagi. Kemudian dia pasang pula grill. Grill ni yang tutup tingkap tu lah. Grill tu pula dia buat design kalang-kalang grill tu sangat rapat-rapat. Sampai macam kata lain macam penjara lah rumah dia. So rumah dia gelap sangat-sangat. Satulah bagi cikgu, kalau kamu dah start belajar ni, kamu cubalah reducekan benda ni kan. Bukanlah tak boleh buat grill. Buatlah grill. Tapi janganlah rapat sangat dia punya kalang-kalang tu. Kan? Lepas tu kalau ada langsir, kamu buat ada dua jenis langsir. Ada blackout, ada day curtain. Langsir yang jarang-jarang sikit. So, bila siang, kamu guna langsir yang jarang-jarang tu dan sebagainya kan. Janganlah pakai langsir blackout tu. Nampak tak? Hebat tau. Kamu belajar ilmu tingkatan 2 dah belajar pasal design. Lepas tu warna. Okay, warna memang main peranan. Kalau dekat rumah, jangan ambil warna-warna yang terang. Melainkan kamu ada konsep lah. Kamu nak buat kat situ je tempat fokus. Okay. Tapi warna keseluruhan, kamu kena guna warna-warna yang lembut, soft. Warna pastel dan sebagainya. Sebab apa? Barulah kamu boleh rehatkan mata kamu dan sebagainya. Kalau warna terang ni, mata kena bekerja. Jadi kamu duduk rasa balik rumah rasa macam penat sangat. Duduk rumah lama-lama rasa penat. Ataupun warna satu lagi penat, satu lagi pening. Pening macam mana?
kat sini hijau, kat sini merah, kat atas pink, kat bawah kuning, kat sana kamu pun pening. Kan? Sebab terlampau banyak warna terang dan warna-warni pula kan. Jadi kena pandai juga pilih-pilih colour. Macam kamu pakai baju lah. Kamu nak matchingkan warna tudung, warna bajumu kan. Kena pandai pilih warna dan sebagainya. Okey, skala. Skala kelihatan harmoni. Skala ni maksud dia apa? Kalaulah kamu buat rumah, janganlah buat rumah untuk sampai kamu nak masuk rumah kena tunduk. Maksud dia tak ikut design yang sepatutnya lah. Kalau orang kata apa, kamu boleh atur ikut skala yang baik. Kan? Ada setengah-setengah rumah dia punya salah design ke macam mana, kamu nak masuk rumah dia, kamu terpaksa tunduk. Walaupun kamu dah rendah dah, tapi sebabkan rumah dia tu dia design macam mana tau, kamu terpaksa tunduk nak masuk. Buka pintu pun tunduk masuk. Agak pelik lah. Kan? Okay, macam rumah orang-orang yang dwarf tu kan. Orang cerita Hobbit tu. Orang Hobbit tu memang ada. Memang kecil rumah dia. Itu tak apalah sebab kita masuk rumah Hobbit. Kan? Tapi ini bukan masuk rumah Hobbit. Ni masuk rumah orang biasa. Okay, dan susun atur. Susun atur ni apa dia? Okay, perabot-perabot di dalam rumah kita mestilah kita susun dengan baik lah. Macam daripada kita nak pi daripada masuk tu, nak pi ke bilik kita. Janganlah buat roadblock. Susun atur ni macam salah susun jadi roadblock. Jalan sini sikit, ada sofa. Jalan sini sikit, ada meja. Jalan sini sikit, semua roadblock. So, kamu kena pandai lah susun atur objek. Banyak ilmunya hari ni. Okay. Kita tengok lagi. Alright. Saya kecilkan sikit. Prinsip dan elemen. Okey, reka bentuk hiasan dalaman mempunyai prinsip dan elemen tertentu. Prinsip menjadi tunjang kepada reka bentuk hiasan dalaman prinsip dan elemen ni. Terdapat 6 prinsip yang perlu kita ketahui, iaitu imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian dan kontra. Elemen reka bentuk hiasan dalaman pula terdiri daripada elemen semula jadi dan buatan manusia. Okey, tak apa, nanti cikgu explain guys. Kita tengok imbangan dulu. Okey, bila kita tadi elemen-elemen yang tadi, pastikan dia yang pertama imbangan. Imbangan ni nampak seimbang lah. Kan? Contohnya dekat rumah kita tu, kita nak letak sofa dan sebagainya. Kata ni ruang macam dalam tangan cikgu ni ada ruang, kata ruang tamu. Okey, dalam tangan cikgu kamu imagine sikit. Semua kamu letak sebelah kanan saja. Yang sebelah kiri tadi tu kosong tak sangka. Ruang besar ni. Okey, ruang besar ni. Tapi separuh tu sebelah kanan tu penuh tak sangka. Semua kamu nak sumbat kat situ. Perabot, sofa, meja makan dan sebagainya. Semua sebelah kanan. Yang sebelah kiri tu kosong saja. So, tak menarik dan tak, orang panggil tak ada prinsip imbangan kat situ lah. Orang kata something wrong somewhere lah. Okay. Itu kesatuan. Kesatuan ni biasanya kita mestilah ada konsep tertentu lah bagi nampak harmoni. Harmoni prinsip juga, tapi kesatuan yang dimaksudkan dekat sini macam tadilah cikgu cerita tiang rumah pakai tiang room. Kan? Rumah tu kamu buat tiang rumah pakai tiang room. Tema room lah. Tapi dalam rumah pula kamu pakai sofa rotan. Kan? Sofa kursi rotan. Macam tak kena lah. Tiang room takkan pakai sofa rotan kan? Dia macam tak bersatu kat situ. Kesatuan. Okey, kepelbagaian pula. Okey, kepelbagaian macam mana? Kita kena pelbagaikan dari segi nilai, dari segi idea dan sebagainya. Tapi kepelbagaian tu mesti ada kesatuan tadi. Maksud dia jangan lupa lah, kita nak warna yang pelbagai, kita nak juga design yang pelbagai kan. Tapi kita idea yang pelbagai, tapi kita nak bagi synchronize. Maksud dia masuk satu sama lain. Macam senang nak faham, kamu pakai tudung lah. Pakai tudung, pakai baju kan. Tudung, kamu pakai tudung
yang ada tu Swarovski tu kan. Macam contohnya nak apa, permata yang ada tu lah, orang kata pakai yang jenis-jenis ada blinking-blinking ni untuk dinner kan. Tiba-tiba baju kamu nak bagi pelbagai tapi kamu salah pilih baju. Kamu pakai baju tidur. Masuk ke tak masuk? Confirm lah tak masuk. So kita kena pandai main kat situ lah. Sama jugalah konsep design hiasan dalaman ni ataupun interior design sama je. Dia sama konsep dia. Kamu bayang pada dirimu senang lah. Okey, penegasan. Okey, apa maksud penegasan? Penegasan dalam reka bentuk ialah hiasan dalaman yang menjurus pada pemusatan fokus. Mesti ada satu benda yang kita boleh fokus dalam rumah tu. Iaitu dia panggil konsep penegasan. Macam dalam gambar ni, dia guna sofa yang warna tiba-tiba striking sikit. Jadi mata kita tertumpu kat situ lah. Cuba bayangkan kalau dinding pun merah, lantai pun merah, sofa merah. Jadi tak ada penegasan. Semua warna sama je. Kita panggil harmoni lah. Okey. Dan tadilah prinsip harmoni ialah sebuah hiasan pun kena ada juga. Harmoni ni maksud dia kita selesa duduk. Kita selesa pandang rumah kita tu. Dia tak macam apa tu, tak rasa pelik lah duduk kan. Kat rumah kita tu kita rasa selesa dari segi design lah. Bukan selesa dari segi amalan. Cikgu rumah saya teruk, tak ada design tapi ada semayang semayang sunat duha, ada baca Quran, jadi saya selesa. Yang tu konteks lain, tu konteks agama. Okey, konteks panggil iman kan. Yang ini konteks harmoni dari segi mata kita. Macam tu. Okey. Sebab cikgu pernah buat satu interview orang masjid. Waktu tu cikgu buat design kajian tentang penggunaan, pengalaman cikgu lah. Cikgu share sikit. Penggunaan lampu untuk orang masjid. Macam mana kami nak design lampu, kami kena buat kajian. Cikgu buatlah soal jawab ataupun interview orang masjid. Pakcik, saya nak tanya pakcik. Pakcik selesa lampu yang macam mana pakcik? Macam tu kan. Pakcik ni suka semayang tahajud di masjid ataupun semayang malam. Pakcik tak suka lampu banyak-banyak sangat. Kalau boleh lampu tu pakcik nak yang gelap-gelap sikit. Jadi cikgu bila buat kajian macam tu, dapat feedback pada pakcik ni. Macam mana cikgu nak design lampu tu, dia minta lampu gelap-gelap kan. Jadi macam mungkin cikgu boleh innovatekan produk lampu tu yang ada dimmer lah. Kita boleh pusing bagi gelap, pusing bagi cerah. Yang tu okey lagi. Kita boleh buat design lagi. Yang seorang lagi, pakcik ni lampu ni tak beri kesan pada pakcik. Tapi yang penting iman tu. Kalau kita seorang yang iman kuat, kita akan ke masjid. Kalau kita iman lemah, kita tak akan ke masjid. Tak ada kaitan dengan lampu. Jadi jawapan macam tu, cikgu nak buat design lampu. Macam mana? Mana ada design lampu yang beriman? Okey. Jadi itulah pengalaman cikgu tu. Sebab cikgu cerita ni sebab pengalaman cikgu lah. Jadi ini prinsip satu lagi, kontra lah. Kontra ni berlawanan sikit. Warna-warna yang berlawanan lah. Okey, warna, rupa, bentuk yang berlawanan. Okey, ada masalah kita boleh guna prinsip-prinsip yang kita boleh mainkan dengan prinsip-prinsip ni untuk jadikan ruang hiasan dalaman kita lebih menarik. Okey, elemen yang ada dua tadi, iaitu elemen semula jadi. Ialah seperti tumbuhan kecil, kolam air dan batu batan. Elemen semula jadi menjadikan hiasan dalaman kelihatan tidak kaku lah. Okey. Elemen semula jadi ni maksud dia, macam cikgu cerita dulu lah, tajuk landscape. Kita ada interiornya landscape lah. Kita guna pokok-pokok untuk letak kat dalam. Yang kita belajar, letak kat luar rumah kan. Untuk pelbagai fungsi-fungsi yang landscape kat luar. Tapi dalam rumah pun kita nak kalau boleh udara kita segar. So kita tanam pokok ataupun letak pokok yang boleh
createkan oksigen, createkan udara yang segar untuk rumah kita. Tapi pokok interior ni kamu kena pandai pilih juga sebab pokok interior dia perlukan cahaya. Pokok ni memang perlukan cahaya. Okay, kalau kamu belajar sains. So, kamu kena pastikan pokok yang dalam rumah ni kena dia boleh hidup dengan cahaya yang sedikit lah berbanding pokok kat luar kan. Dan dia tak dapat hujan macam pokok kat luar. So, kamu kena siram lah dia dan sebagainya. Satu lagi elemen semula jadi yang cikgu masukkan yang macam tadi kamu tengok tadi. Lampu yang nak masuk hotel Maldives tadi, dia guna sangkar ranting-ranting kayu saja. So itu elemen-elemen semula jadi yang boleh diletak dalam hiasan dalaman. Okey, elemen buatan manusia ni tak payah cerita lah, memang ada di keliling kita lah. Perabot, pemaidani, okey, lampu hiasan, fabrik dan suasana keindahan malam. Okey, tak apa. So, kita belajar sedikit pasal tu. Tengok sikit. Okey, kita tengok pula. Yang ini konsep lah. Kalau hari tu landscape ada konsep dia kan. So, interior pun, hiasan dalaman pun ada konsep-konsep dia. Konsep reka bentuk hiasan dalaman menjurus kepada konsep kontemporari, moden, klasik, tradisional. Konsep ini bergantung kepada cita rasa dan budaya satu masyarakat lah. Okey, kontemporari ni apa? Dia konsep-konsep yang semasa. Yang sekarang ni lah contemporary. Biasanya dia simple je contemporary ni. Dia idea contemporary menekankan warna terang, geometri dan sebagainya. Ruangnya lebih kosong. Yang ni cikgu kata ni. Simple lah, minimalis sikit. Dan lebih luas dengan perabot. Kita tengok kat sini. Okay. Okay, kita tengok. Nampak Tapi ni contoh ni cikgu rasa tak berapa ni sangat clear. Kita try tengok contemporary interior design concept. Contemporary interior design. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris kita tu lah. Kita type contemporary, kita tengok macam ni lah. Ini content betul-betul lah. Ini senang nak faham macam ni Sekejap cikgu zoomkan. Okey, nampak beza contemporary. Senang nak faham. Kamu tengok keliling rumah kamu. Kamu tengok design ni. Nampak tak beza dia? Dia ada meja macam kita juga. Meja makan dia ada sofa juga. Kan? Patung-patung ni hiasan lah. Mungkin kita tak pakai lah patung-patung ni. Tapi nak bagi tahu simple je dia punya design. Ni kita panggil design contemporary. Okay, kemudian modern. Okay, modern Ciri-ciri yang terdapat pada konsep moden hampir sama dengan contemporary iaitu ringkas dan tidak berserabut. Salah satu ciri menyelah style moden ialah penggunaan warna hitam kelabu, perak dan juga putih. Okey, kita tengok modern interior design. Sekejap cikgu try cari kat kamu. Modern interior design. Dia hampir sama dengan contemporary juga. Cuma dia lebih warna kelabu-kelabu sikit. Dia penggunaan banyak kelabu. Sekejap cikgu ambil yang macam ni lah. Okay, kita tengok sini. Cikgu pergi klik macam. Terus sekejap dia buka. Ni modern. Okay. Yang ni modern pun boleh. Tapi dia ni dia ada klasik sikit. Cikgu tak mahu. Kita ambil yang modern macam ni. Ni okey sikit. Okay, kita zoom. Nampak Modern ni dia nampak lagi barang-barang ni banyak lagi kita nampak. Ada kapet, ada sebagainya. Tapi dia nampak simple lagi lah. Okay. Kalau contemporary tadi tu, kalau cikgu perasan, kalau orang perasan, dia macam langsir pun kalau dia boleh buang, dia buang. Langsir pun dia buang. Dia lebih suka macam minimalis lah. Kalau boleh tak ada, lagi boleh tak ada, bagi tak ada tu ya. Tapi kalau modern, dia ada lagi langsir-langsir dia dan sebagainya. Cuma ini tak ada jugalah. Sorry. Mungkin ini langsir kot. Okay, tak apa. Tapi dari segi design tu dah lebih modern lah. Macam sofa. Ni apa ni. Dia punya single punya seat ni. Okay. Nampak ni ada coffee table punya. Nampak lah. Okay. Kita nampak satu cikgu nampak dia moden, satu lagi nampak mewah jugalah. Okey.
Satu lagi design ialah klasik lah. Klasik ni lama. Yang zaman-zaman era-era bangsawan lah. Klasik tapi bukan klasik yang dulu-dulu yang kampung-kampung tu. Dia panggil era-era bangsawan dulu lah. Ialah dekorasi adunan elemen Greek Roman. Kebanyakan perabotnya bergaya mewah. Klasik dia yang cikgu kata bangsawan tu sebab orang bangsawan saja yang pakai mewah-mewah macam ni. Okay, fabric sutra brocade. Okay, brocade ni apa? Brocade ni dia sejenis material lah untuk interior juga yang menjadi kemestian. Bagi kita tengok. Dia kata kemestian, mari kita tengok apa maksud brocade. Brocade. Interior tengok. Interior. Okay. Macam apa ni, sejenis kain ni lah. Ni. Dia nama dia brocade lah. Kain-kain yang macam ni. Ni tu yang kita tengok. Kalau cikgu boleh zoom. Kan, brocade ni. Rumah kita semua pakai ni. Adakah design kita klasik? Tu cikgu tak berapa nak. Macam kita yang belajar. Dia adalah design corak-corak brocade ni. Tapi rumah dia ni konsep apa sebenarnya? Tiang Roman. Tiba-tiba ni brocade pula kan. Tapi bila kamu belajar, cikgu yang ini kalau dinding dia saya nak buat rumah saya tema klasik. Saya nak guna dinding brocade, corak brocade. Okey lah maksud dia. Kamu dah faham konsep dengan macam mana nak samakan lah. Okey. Okay, tak apa. Kemudian tradisional. Okay, kita tengok tradisional pula. Tradisional menitik beratkan kehalusan seni tradisi lah. Satu-satu bangsa ataupun satu-satu design dia panggil bukan kata bangsa, dia panggil tempat tu sendiri dia ada design tersendiri lah. Pilihan warna adalah dekat dengan warna alam dan bersifat natural. Okay, mari kita tengok tradisional. Melayu tradisional dia lain sikit lah. English tradisional dia lain sikit. So kita tengok traditional interior design okay, kita tengok yang mana yang nampak traditional sikit lah. Banyak tak dapat. Semua ni kebanyakan modern traditional tak berapa nak boleh contohi sangat. Yang ini orang putih punya. Yang ini mungkin ada sedikit. Tapi ini traditional Indian lah. Tak apalah, kita boleh tengok juga. Okay. Traditional Indian tengok. Nampak bila kita kaitkan dengan traditional, tapi ini bangsa India. Nampak tak? Dia punya perabot dia punya hiasan dia dan sebagainya. Cuma India ni dia ada kepercayaan ni lah. Dia ada pelita ni. Ini dia punya kepercayaan dia. Tapi nak bagi tahu, hiasan dia pun bertukar bila ada konsep-konsep yang diamalkan tu lah. Nampak dia ada pokok dia ada perabot dia. Okey, ni kayu jati ni kalau kan. Yang kita tengok ni. Nampak tak? Tema tu pun kita dah tahu beza dah. Kalau kayu-kayu jati macam ni, mungkin konsep tradisional kan. Banyak juga hari ni orang suka beli kayu jati, perabot kayu jati kan. Tapi yang cikgu bukanlah tak boleh brave je. Cikgu tanya, rumah orang ni orang mewah, orang yang kaya raya. Cikgu pergi rumah dia. Tapi cikgu heran, dia beli kayu jati untuk kami tetamu lah. Cuma sepatutnya kalau design dia mewah, dia nak buat design mewah, kayu jati yang tak ada memang kayu jati tu mahal, tapi tak berapa sesuai untuk gaya mewah yang dia maksudkan tu. Sebab kayu jati dia tak ada sofa, tak ada span, tak ada apa. Lepas tu cikgu tanyalah, kenapa beli kayu jati yang macam ni? Kamu tahu tak dia jawab apa? Dia kata, kayu jati ni bila tak ada span ni, supaya orang duduk tak selesa. Jadi orang akan cepat balik. Lepas tu cikgu macam, okey kan. Macam kenapa dia niat
tetamu yang datang supaya nak halau balik, itu pun satu benda yang tak baik lah bagi cikgu kan. Macam orang datang rumah bawa keberkatan, tetamu bawa keberkatan, tapi niat kita beli sofa pun dah tak betul. Ataupun kita beli kursi untuk duduk pun dah tak betul dah. Kita nak halau orang balik. Kan? So, kamu jangan buatlah benda macam tu kan. Cuma cikgu hairan lah orang yang kaya pun tak selesa orang datang rumah dia kan. Macam tu lah. Okay. Okay, so kita dah belajar ni. Okay. Tahukah anda ruang positif ialah ruang yang dipenuhi dengan perabot, ruang negatif pula ialah ruang kosong. Okey, kalau kita belajar tajuk rupa, positif tu yang ada warna, negatif tu yang mengingat lagi kan kita buat rupa rama-rama. Positif yang ada warna, yang negatif tu yang di luar pada rama-rama dulu kan. Okay, sama juga ruang pun ada positif negatif. Positif yang ada sofa-sofa tu, negatif ialah ruang yang kosong. Cara nak ingat, positif di dalam, negatif di luar. Positif tu apa? Kalau orang cakap saya kena COVID positif. Minta jawab lah. Cikgu bagi contoh nak senang ingat saja. COVID positif maksudnya COVID tu duduk dalam badan saya. Saya COVID negatif. Maksudnya COVID tu kat luar lah, tak boleh masuk badan. Alhamdulillah. Okey, last kali ergonomik. Ergonomik ialah macam kita bincang yang design landscape itu, kan? Kita design apa-apa pun mesti selesa untuk kita. Jangan buat design yang tak selesa. Macam tadilah cikgu cerita pasal skala tadi. Adakah patut buat pintu masuk tu kita terpaksa tunduk, kan? Satu lagi kita buat design, kita kena fikir tau. Macam contohnya rumah kita nak bawa masuk tu perabot tu. Ada orang dia buat rumah, pintu dia kecil je. Tapi dia pergi kedai, dia pergi beli perabot yang siap pasang dah. Bukan macam IKEA tu. IKEA tu kan dia boleh kita balik pasang kat rumah. Tapi dia pergi kedai, dia beli perabot yang besar tu. Tapi bila nak bawa masuk dalam rumah, kita tak boleh masuk. Sebab terlampau besar sampai tak boleh masuk. Lala sementara dia buat apa? Dia kata, tak apalah, letak sofa saya di depan rumah saya saja. Kan? So, macam beli mahal-mahal letak depan rumah, kena hujan, habis rosak. Kucing cakap, kan? Sifat kucing, dia suka cakap. Kalau apa, sofa yang kulit-kulit kan. Habis. Kalau rumah tu ada ayam tu naik atas sofa, lepas tu dia pun meninggalkan dia punya tu lah. Yang atas tu. Habis. Beli sofa mahal-mahal. So, kita pastikan design kita ergonomik. Sama juga, kita duduk atas sofa tu, selesa ke tak selesa. Kamu sebelum nak beli apa-apa, nak beli ke sofa ke meja ke apa, pastikan kamu try dulu. Duduk dulu, selesa ke. Macam tu kan. Ada yang meja makan terlampau tinggi. Sampai parah. Sampai parah apa? Parah. Dia sebenarnya meja makan tu dia panggil untuk apa, kalau mau pergi KFC tu ada yang apa? Yang kita nak duduk macam toolbar kan. Macam ada bar tu, dia meja dia memang tinggi. Tapi tempat duduk dia pun tinggi. Tapi kamu punya seronok benda tu, kamu pilih meja saja. Kursi kamu pakai kursi standard. Jadi bila kamu nak makan, ni dia. Meja duduk kat sini, makan kata nak makan apa, makan Maggi kan. Allah. Sebab tak selesa lah. So kita panggil itu istilah dia ergonomik. Maksudnya design tu mesti selesa untuk kita lah. Okay. Prinsip dia penggunaan sama, boleh dipasarkan. Okay. Boleh dipasarkan ni maksud dia macam IKEA tadi lah, kita boleh bukan dipasarkan ni, macam digunakan oleh semua umur, okey, semua jenis lapisan masyarakat. Kalau kanak-kanak macam ni kan, kalau orang tua macam ni. Okey, flexibility. Okey, flexibility ni kita boleh laras. Macam ada kursi-kursi kita boleh laras, nak sandar macam nak kereta tu kan. Kita boleh laras, nak tegak sikit ke, nak belakang sikit ke. Okey, penggunaan mudah intuitif, okey, mudah difahami, maklumat jelas, toleransi dan kesilapan. Yang ini kalau kita buat design tu benda yang merosakkan orang lain, kita boleh adjust, kita boleh cakap nanti, cik,
Kalau kita jadi pengeluar perabot tu, cik boleh tukar. Kami minta maaf, design kami yang pertama ni ada masalah apa semua. Okey. Supaya pengguna kita selesa lah. Pengguna tu selesa menggunakan ergonomik. Tenaga fizikal yang rendah digunakan secara cekap dan selesa. Okey, yang ini kalau kita nak buat, kalau boleh biar dia benda tu ringan sikit, benda tu kata senang dibawa ke mana-mana macam kan. Benda tu kan bila kita cerita pasal kebosanan tadi dalam design, so kita nak tukar sikit cara susun perabot kita kat rumah kan. So kalau beli tu dah berat, memang kita takkan ubah lah, kita takkan pindah lah. Okay, dan saiz dan ruang yang sesuai memudahkan pengguna mencapai kepuasan. Alright, betul lah. Kamu ukur baju di badan sendiri, istilah dia kan, peribahasa. Maksudnya, kalau kamu nak guna meja, nak beli meja tu, tengoklah rumah kamu besar mana. Janganlah beli meja yang besar kedabak, tapi rumah kamu kecil je. So, jadi memang itu yang jadi duduk kat luar tu. So, kita kena tengok ruang rumah kita juga. Kita kena ada ukuran dan sebagainya. Okey, dah habis dah kita belajar hari ni. Ini aktiviti ni tak apa, kita akan buat di kelas nanti. Okey, kesimpulan dia dekat sini. So, cikgu nak tutup kelas kita hari ni. Sekejap, apa yang kamu belajar hari ni Okey, yang ini kamu boleh tengok juga simbol-simbol ni. Tapi tak apa, kita tengok sikit dulu. Okey. Yang ini bila kita nak belajar lukis plan ni, nanti cikgu akan masukkan dalam aktiviti rumah. Kita akan design melukis plan rumah. So kamu akan belajar simbol sofa ni, tapi untuk pengenalan ni tengoklah daripada atas plan tu, pandangan daripada atas, sofa macam ni, dapur macam ni, tandas macam ni, sinki. Tapi kita boleh kenal dengan baik. Cuma nak belajar lukis tu saja. Pintu ni mungkin kamu first time tengok macam ni lah. Tapi kalau kamu dah biasa, macam ni lah cara lukis simbol pintu kan. Ini dia punya lidah dia, yang ni bukaan dia lah, cara dia buka. Maksud dia nak buka daripada sebelah kiri. Okey, ada kalau mu tengok, kita tengok dinding juga nak buka sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Apa nanti cikgu ajar nanti dalam kelas. Okey, kita tengok ni. Okey, apa yang kamu belajar ialah yang ini projek dalam kelas kita nantilah. Yang belajar tulisan dan sebagainya. Apresiasi, kamu dah akan pamerkan apa yang kamu buat tu. Dan kita tengok dia punya apa yang kamu telah belajar hari ni. Alright, kat sinilah. Okey, saya cuba kecilkan sikit. Okey. Okey, hari ni kamu telah belajar reka bentuk hiasan dalaman untuk silibus tingkatan 2. Kamu belajar tentang sejarah, zaman purba, Mesir purba, Rom dan Greek, Gotik dan Renaissance, Barok, Art Deco and Art Nouveau, Modern. Dan prinsip dan elemen juga kamu belajar prinsip kontra, harmoni, kesatuan, penegasan, imbangan dan kepelbagaian. Kamu juga belajar elemen semula jadi dan elemen buatan manusia, ada 2. Kamu belajar juga beberapa aspek penting, iaitu skala, warna, ruang, susu atur, pencahayaan dan pengudaraan. Jadi cikgu terang. Kamu juga belajar konsep klasik, modern, tradisional, contemporary. Kamu juga belajar tentang ergonomic design dalam hiasan dalaman. Penggunaan saksama, flexibility, mudah dan intuitif, maklumat jelas, toleransi, tenaga fizikal dan saiz dan ruang. Okey, itu saja kita belajar untuk hari ini. Ada persoalan tak sebelum kita tutup? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita tangguh kelas kita hari ini. Kita baca tasbih kifarah dan suratul Subhanallah. Okey, bye-bye semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih.